Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Kayak gini nak mengemas rumah. Baru lepas bangun tidur, angkat tilam apa semua, masuk balik dalam bilik. Inilah kerja aku hari-hari, rutin hari-hari. Mengemas rumah, masak, basuh kain, itulah kerja kita bagi orang suri rumah. Kan, lepas tu kan pergi ambil anak balik sekolah. Okay. Kau dengar je lah celoteh aku Rumah ni aku baru sewa tak sampai setahun. Dalam beberapa bulan ni banyak kejadian-kejadian yang ada yang menyeramkan lah. Ada juga sebabnya dengar daripada jiran tetangga ada yang duduk sini pun tak sampai setahun, tak sampai 2 bulan, ada yang duduk sebulan aja. Dan sebelum aku duduk sini pun dah ada orang yang duduk sini sebulan. Lepas tu dia pun pindah, kosong sebulan, aku pun masuk. Okay. Rumah ni rumah kampung. Sebelah rumah ni dia ada hutan. Belakang rumah pun hutan. Betul ada rumah orang lah. Lepas tu tak ada apa yang orang kata, tak ada apa yang teruk sangat lah. Tapi dengar baby menangis, dengar benda jatuh, benda besar yang jatuh, orang tiba-tiba ketuk pintu rumah, jumpa minyak dalam rumah ni, botol minyak kecil halus duduk letak dekat dalam atas pelak api tu yang dekat pintu tu. Dia duduk kat situ. Akhirnya ada banyak lah selama beberapa bulan ni. Kalau korang tanya aku sekarang ni tengah edit video ni kat mana, kat rumah. Tapi anak aku ada lah. Berani dah sikit. Kalau tak ada anak ni taklah berani mana. Dan kejadian ketuk pintu rumah ni kejadiannya selepas aku buang minyak yang aku jumpa dekat atas pelak. Dekat atas ibu api tu, apa orang panggil tu, suis api tu. Kebetulan aku dengan anak aku duduk mengemas, buang-buang sawang atas tu. Selama ni aku tak pernah terfikir nak suruh anak aku ni duduk buang ke sawang dekat atas tu. Biasanya aku yang buat, tiba anak aku buat, tiba ada benda jatuh. Dan benda tu jatuh, aku suruh anak aku ambil, tapi guna tisu lah, beralas ambil dan buang dalam tong sampah. Dan sampah tu pula aku pergi buang dekat belakang rumah aku, kat sebelah tepi bilik aku ni. Okay. Kejadian tu pula berlaku, aku ni baru nak bangun sembahyang subuh. Betul-betul sembahyang subuh, dengar bunyi ketuk pintu 2 kali. Waktu tu aku lupa yang aku ada buang minyak satu tau. Dan suami waktu tu, kalau aku seorang aja yang dengar, tak apa juga ni masalahnya. Suami aku pun dengar, kucing aku pun kurap tu pun dengar juga. Dia pun boleh tidur, dia boleh bangun, dia pandang dekat pintu rumah aku. Sebabnya aku kan tidur luar, tu pintu rumah yang tu lah. Okay. Jadi aku pun fikir, aku tanyalah laki aku, siapa ketuk pintu? Laki aku tak tahu, betul orang jiran sebelah kot. Dan kebetulan tu aku dengar jiran aku ni dia memang buat kuih. Dia dalam pukul 6 tu, pukul 6 suku macam tu, dia pergi hantar kuih dia. Dia start kereta, aku dengar dia buka pintu, dia start kereta pergi hantar. Tak sampai berapa minit, dalam 2 minit macam tu lah, 2 minit 1 minit ketuk pintu tuk 2 kali. Lepas tu kejap tu dengar kereta jiran aku ni balik. Tapi dia balik, dia keluar daripada kereta tu macam tergesa-gesa, macam berlari dia nak pergi ke dia punya pintu. Okey.
pandang laki aku. Waktu tu aku dah bunyi ketuk, aku cakap, siapa? Suami aku cakap jiran. Dan waktu tu, bila suami aku kata mungkin jiran kot, dia kata gitu, dia pun balik. Aku pun cakap, jiran keluar, siapa nak ketuk pintu? Kata gitu. Siapa? Pergilah tengok. Suami aku kata, kucing. Dia tak percaya benda-benda macam ni. Lepas tu aku pun, okey. Kurap ni, dia duduk, dia bangun, dia pun dia duduk melilau dekat pintu rumah tu lah. Pintu depan tu. Melilau. Dia duduk. Ni keadaan luar rumah aku ni. Ni hujan-hujan ni biasa dah banyak lah pokok-pokok. Apa ni, baju-baju bersidayan. Ni pokok-pokok yang aku tanam. Yang aku tanam lah. Balik semua cerita tadi. Dan aku cakap kat suami aku, pergilah tengok. Suami aku kata, biarlah. Dia kata macam tu. Biarlah. Dia cakap macam tu. Okey, biarlah. Tak apalah. Aku cakap. Dan aku pun pergi semayang. Aku buat tak tahu perempuan-perempuan. Tengah hari tu aku sudah sudah masak, mengemas. Aku duduk relax, dah makan pun dengan anak aku semua. Aku baru teringat, dia kata aku dengan anak aku ada buang minyak. Lepas tu malam tu aku bercakap kat suami aku macam ni. Kata aku cerita aku ada buang minyak. Dia tanya aku buang kat mana. Aku kata buang dekat sana, dekat tepi rumah ni. Dah bakar ke? Aku kata tak bakar lagi, hujan nak bakar macam mana. Cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata patutlah ramai yang cakap rumah ni panas, rumah ni ada sesuatu. Sebenarnya kawan dia kini rumah jiran aku ni, aku ni ada 3 lagi jiran. Tapi ujung rumah pertama tu memang kawan suami aku. Kawan suami aku tu kata memang ada yang ada. Tapi ni orang tak ambil kot. Laki aku pula dia tak bercerita dekat aku berkenaan dengan rumah ni sangat. Dan banyak kejadian yang jadi tu, yang berlaku tu, yang kena aku dengan anak aku je. Dia pernah kena waktu dia pergi pagarkan rumah ni dengan air asin. Itu punya aku dengan anak aku buat waktu tu. Sebabnya aku rasa macam waktu awal aku duduk sini, banyak sangat benda yang aku rasa macam yang orang kata takut lah. Bagi aku manusia yang takut, benda tu menakutkan aku. So aku dengan anak aku pun buat baca Yasin 3 hari 3 malam. Dan hari last tu aku minta tolongan dia, minta tolongan suami aku ni untuk dia air Yasin di keliling rumah. Sebenarnya bila kecilian kita pun dah macam tu, dah mari rumah cakap akak buat ni ke, baca Yasin 3 hari ke siram di tepi rumah. Itu saya pagar dah rumah macam gitu. Dia cakap macam tu kat aku. So bila dah kena macam tu, orang dah cakap kat suami aku, bila cerita kat dia pun dia tak percaya. Bila dia kena ketuk pintu baru dia kata, patutlah ada juga orang cakap pasal rumah ni gini yang cerita kat aku. So bila dah kena macam ni, baru dia nak percaya, baru dia nak jadi alert. Dia dengar sikit pasal budak menangis, baru dia kata anak aku menangis. Kalau sebelum ni bila aku kata ada dengan dia menangis lah. Bila anak aku kata ibu aku dengan dia menangis lah. Dan aku sebelum kejadian tu pun aku ada kejadian lepas maghrib, lepas azan maghrib dengan suara yang buatkan aku keluar pergi pasal malam dengan kawan suami aku. Aku tinggal seorang kat rumah. Suami aku memang dia balik lewat. Dan waktu tu aku dengar suara anak aku. Sebab aku nampak anak aku naik motor. Aku yang hantar anak aku ke pintu rumah. Aku cakap dekat dengan kawan suami aku tu. Dia kata, aku tanya ni nak pergi mana. Dia kata bawa Adang pergi pasar malam kejap. Dia cakap macam tu kat aku tu. Aku kata okey lah, elok-elok lah. Aku cakap macam tu. Dan aku tutup pintu dan aku nampak motor tu lalu pergi. Dan aku duduk terus aku pergi ke dapur. Aku nak masak. Aku dengar suara anak aku sendiri tengah mengesek gelak dalam bilik dia. Aku
Waktu tu aku kata, serius lah, kau nak pecah aku punya macam tu. So aku pun buat tak tahu lah benda tu. Aku mengadu dekat suami aku dan dia kata tak ada apa, khayalan je, mungkin anak jiran ke apa semua ke. Dia kata gitu. Lepas tu dah, kita pun dah malas dah, orang kata dah malas dah nak bercerita benda-benda ngarut dekat dia pun. Dia kata biarlah dia pula kena tu. Aku cakap kat dia, tak apalah, biar awak pula lah yang kena. Saya minta sangat awak pula kena rasa macam saya rasa. Dan Allah makbulkan sungguh-sungguh dia kena lah dengan saya waktu tu. Betul-betul dengan ketuk pintu kuat, memang kuat dan padat lah, dengan senang cerita. Bunyi tak bunyi. Lepas tu hilang, tak dengar aku. Lepas tu aku kata kat suami aku, sekarang awak nak percaya cakap saya kan. Bila dah kena macam ni baru dia kata, lepas tu sekarang ni seminggu ni bila dia dengar anak orang menangis, dengar baby menangis kan, tu saya pun cakap, anak orang sebelah menangis, kata, sebab kita dah biasa. Dia jarang duduk rumah, dia duduk pun malam saja dia duduk rumah. Kan siang dia bekerja. So saya 24 jam duduk dalam rumah je. Saya tahu dah anak orang sebelah menangis macam mana bunyi, kan, betul tak? So masa pun tak panjang. Aku sebenarnya banyak lagi cerita ni berkaitan dengan rumah ni yang aku nak cerita. Yang mana yang aku pernah dengar anak aku pernah kena tegur dengan suara lelaki tua dekat dapur rumah aku. Dan ada yang benda jatuh kat dapur, benda besar jatuh, pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Nanti insyaAllah video yang lain insyaAllah aku akan cerita balik. Ni di dapur aku ni itu belakang rumah aku. Belakang rumah aku kalau malam gelap sangat-sangat, memang gelap. Tapi aku tak takut sangat sebabnya ada jiran. Bila aku duduk seorang, anak aku duduk seorang, aku tak takut. Jiran aku je anak dia 3 orang, so aku tak takut. Kadang-kadang anak-anak dia orang datang main depan rumah apa semua, aku tak takut sangat. Malam pun kadang-kadang dia orang ada kat rumah, jarang lah dia orang tak ada kat rumah. So aku beranilah duduk walaupun rumah kampung kata. So sampai sini je lah dengan cerita seram aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. InsyaAllah nanti aku cerita lagi. Bye bye.